Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bertemu lagi pada sesi pembelajaran yang seterusnya. Ini pembelajaran yang ke-28. Hari ini kita akan belajar tentang bidang akhlak Islamiah. Para pelajar boleh buka buku teks muka surat 167 hingga 169. Kita nak belajar tentang amanah. Apa amanah? Amanah tonggak kesejahteraan. Apa yang dimasukkan amanah? Amanah Apa maksud amanah? Kita akan tengok satu persatu. Okey kelas. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Kita tengok apa itu amanah. Baru kita faham, baru kita hayati, baru kita amalkan dalam kehidupan seharian kita. Okey, maksud amanah. Amanah ini perkataan dalam bahasa Arab. Amanah. Kita lihat antara sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Antaranya benar, menyampaikan, cerdik, bijaksana. Itu adalah antara sifat-sifat wajib bagi seorang Rasul. Kita tengok apa maksud amanah. Dari segi bahasa, amanah dimaksud tunai janji. Dari segi istilah, setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta, benda, kehormatan, kerahsiaan. Maksudnya sesuatu yang kita dipertanggungjawab. Sama ada harta benda, kehormatan, kerahsiaan. Kita tengok sama-sama. Okey, dalil nakli. Apa maksud dalil nakli? Dia merujuk pada Al-Quran dan hadis. Okey. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha na'imma ya'izukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah suruh kita sampaikan amanah yang berhak menerimanya. Itu nampak ya. Allah tetapkan manusia hukum, Allah suruh kita tetap dengan adil. Sebab Allah bagi kita sebaik-baik pengajaran. Okey, dalil hadis. Adil amanata ila mani atamanaka wala takhun man khanaka. Nabi kata, tunaikan amanah dari orang yang memberikanmu kepercayaan dan janganlah engkau membalas orang yang telah mengkhianatimu. Itu dia. Kita tengok sama-sama. Itu dalil akli. Dalil nakli, bukan akli, minta maaf. Dalil nakli. Okey, kita lihat kepentingan sifat amanah. Kenapa perlu ada sifat amanah dalam diri, dalam organisasi, dalam masyarakat dan negara? Sebab apa yang pertama? Pengurusan menjadi baik dan lancar. Kenapa pengurusan jadi baik dan lancar? Kerana tiada jenayah dalam sesuatu organisasi. Apa maksud jenayah? Jenayah macam rasuah dan sebagainya. Orang yang amanah dipercayai dan disenangi. Kenapa? Kerana menjalankan tugas dengan baik. Nampak tu kepentingan dia. Saya suka tanya kenapa? Sebab nak huraikan dia. Kalau soalan jelaskan, terangkan. Begitu kita macam mana kita nak huraikan ayat. Begitu juga dalam awak menulis karangan dan sebagainya. Benda yang sama, konsep yang sama. Cuma perlukan kita pemikiran kita lebih kreatif. Kita tanya pada isu yang kita dapat, isi yang kita perolehi. Okey, sifat amanah merupakan tanda orang yang beriman. Kerana merupakan salah satu sifat wajib bagi Nabi. Kita tengok situ. Seterusnya, di akhirat orang yang amanah mampu melintasi titian sirat dengan cepat dan lancar kerana mengamalkan tuntutan agama. Itu nampak. Dia punya kesinambungan dalam kita memanjangkan isi. Okey, seterusnya cara kita nak mengamalkan sifat amanah, dia ada tiga bahagian. Yang pertama, diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Yang pertama, diri sendiri. Bagaimana diri sendiri kita nak amanah? Patuhi segala suruhan Allah. Apa contoh suruhan Allah? Melakukan solat, puasa dan sebagainya. Kita memelihara penampilan diri dengan memakai pakaian yang menutup aurat.
berdisiplin dan patuhi peraturan agama agar sentiasa diredai Allah. Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu perkara supaya apa? Disenangi oleh orang lain. Okey, keluarga. Taat pada ibu bapa kerana tuntutan agama. Bertanggungjawab terhadap keluarga kerana apa? Kerana untuk menjaga apa? Hubungan baik atau menyayangi adik-beradik, memastikan adik-beradik melaksanakan perintah Allah. Okay, masyarakat. Hormati orang sekeliling. Apa dia? Kerana apa? Untuk menjaga hubungan baik, menyertai program kemasyarakatan supaya dapat menjalinkan hubungan kasih sayang, melaksanakan tanggungjawab apabila diberi jawatan supaya dipercayai oleh orang lain supaya organisasi menjadi cekap dan sebagainya. Itu dia cara kita menggambarkan sifat amanah. Implikasi kalau kita tidak sifat amanah. Yang pertama, menjejaskan iman kerana engkar arahan agama, tidak reda Allah kerana melakukan perbuatan dilarang, hilang kepercayaan orang lain kerana menyalahgunakan kuasa yang ada. Okey, keluarga. Menjadi anak derhaka. Kenapa? Mengabaikan tanggungjawab seorang anak. Mencemarkan nama baik keluarga. Kenapa? Okey. Hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Kenapa? Melahirkan anak tidak mengenang budi ibu bapa. Kenapa? Dibenci oleh adik-beradik. Kenapa? Itu kena jawab lah. Okey, masyarakat. Masyarakat tidak harmoni kerana masyarakat sentiasa melakukan mengamalkan rasuah. Keselesaan awam terganggu. Kerana apa? Masing-masing mempunyai sifat tidak bertanggungjawab. Contoh, ada public pun jahanam. Ada tempat tunggu bas, contoh sana, contoh sini, sepak sana, sepak sini. Itu sebab tu berlaku tak keselesaan. Okey, soalan saya nak kita dah belajar. Kita tengok kalau awak tak faham boleh return balik, saya akan tengok balik apa yang saya ajar. Yang pertama saya nak pelajar salin dalam buku. Yang pertama, nyatakan maksud amanah. Apakah yang dimaksudkan amanah dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, nombor 2, nyatakan dalil nakli tuntutan bersifat amanah. Tulis dalam buku. Yang ketiga, jelaskan kepentingan sifat amanah. Bila sebut jelaskan, saya nak minta di situ ada isi, ada huraian. Okey, kelas. Kita berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. Sekiranya ada pelbagai persoalan, nak tanya apa, boleh PM pada cikgu, insya-Allah. Jika ada masa, cikgu akan cuba responlah dengan cara yang terbaik. Okey, kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Selamat berjaya.